bertemu semula. Masalah yang ditanggung sebenarnya pekerja yang bekerja dari rumah sejak hampir setahun lalu perlu diberi perhatian oleh kerajaan. Kongres Kesatuan Pekerja Malaysia MTUC berpandangan banyak permasalahan para pekerja masih belum diselesaikan sepenuhnya. Kos pembelian peranti, caj utiliti seperti elektrik dan juga data internet masih lagi kekal menjadi permasalahan para pekerja. Manakala Persekutuan Majikan Malaysia MEF menggesa kerajaan agar pertimbangkan insentif tambahan kepada golongan majikan dan juga pekerja. Antara insentif termasuklah majikan sediakan peralatan dan internet di rumah pekerja diberi insentif percukaian tertentu untuk ringankan beban ditanggung oleh pekerja dan juga mereka majikan yang terpaksa bekerja dari rumah, dan insentif supaya pekerja dapat sediakan satu ruang khusus di rumah agar dapat jaga kesihatan bila bekerja dari rumah. Dan untuk membincangkan berkenaan dengan perkara ini, apakah insentif-insentif, bagaimana kaedah pelaksanaannya, kita bersama dengan Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia. Selamat pagi, Chris. Selamat pagi. Chris, adakah insentif ini boleh disediakan daripada kerajaan seperti yang dinyatakan oleh MEF yang saya katakan sebentar tadi? Kalau kita sebut tentang insentif percukaian mengenai pembelian peranti, perkara ini bukanlah perkara yang baru. Beberapa tahun yang kebelakang ini kita nampak ada orang kata tax exemption, pelepasan cukai apabila kepada individu yang membeli peranti seperti laptop dan juga internet, data bill data internet dan juga tablet. Jadi saya sendiri pun beberapa tahun kebelakang ini apabila saya menukar laptop saya, komputer saya juga mendapat pelepasan cukai, kalau tak silap saya sebanyak RM1,000 seorang individu. Jadi pelepasan cukai tahun-tahun sebelum ini memang ada, tapi mungkin apa orang kata the demand daripada MTUC ini, mungkin saya sarankan kerajaan supaya pertimbangkan supaya kita boleh tingkatkan daripada RM1,000 mungkin kepada RM2,000 ataupun RM3,000 seorang individu. Bagaimana dengan internet yang memangnya menjadi satu isu besar sebenarnya dalam kalangan masyarakat? Bagaimana sebenarnya insentif ataupun percukaian ataupun diskaun yang boleh diberikan oleh kerajaan melalui internet ini? Mungkin kita kena lihat pada sudut yang berbeza. Syarikat Telekom Malaysia ni adalah orang kata penyedia internet. Rata-ratanya apabila kita pakai internet di rumah, pembekalnya adalah Telekom Malaysia, walaupun mungkin kita subscribe dengan Maxis ataupun Celcom dan sebagainya, tetapi pembekal asalnya adalah Telekom Malaysia. Jadi mungkin rebate ini boleh diberi secara langsung daripada Telekom Malaysia selain daripada pelepasan cukai. Kerana apa yang saya sebut tadi itu, pelepasan cukai itu adalah orang kata merangkumi bukan saja peranti tetapi juga data internet. Jadi dia dua dalam satu. Mungkin kita boleh lihat lagi pada orang kata harga yang lebih rendah daripada pembekal internet seperti Telekom Malaysia. Kita maklumlah, syarikat Telekom Malaysia adalah syarikat GLC, Government Link Company. Jadi mungkin syarikat GLC ini boleh orang kata diskusi terus dengan pihak kerajaan yang berkaitan, terutamanya Kementerian Komunikasi. Dan Chris, bagaimana kita nak memahami masalah terutama kos internet dan juga kemudahan yang sebelum ini diperoleh di pejabat adalah tanggungjawab pekerja sepenuhnya ataupun sebenarnya tanggungjawab majikan? Saya fikir dalam perkara ini kena ada give and take lah antara majikan dan juga para pekerja. Ramai para pekerja sekarang yang kena orang kata work from home, bekerja di rumah. Pada masa yang sama, majikan juga boleh orang kata argue di mana kos untuk para pekerja datang ke office, datang ke pejabat pun berkurangan. Tetapi para pekerja pula boleh kata nak argue pula mereka ni dapat potongan gaji, mereka kena potongan gaji mungkin 20%, 30%. Tetapi soal peranti dan juga soal orang kata kos internet ni
memang seharusnya saya sebagai seorang majikan pun saya juga terasa bahawa patut ditanggung oleh para majikan. Kerana kemudahan sebegini adalah untuk memudahkan para pekerja, orang kata melaksanakan tanggungjawab mereka. Saya terdengar ada setengah orang kata ofis pejabat majikan di pejabat membenarkan para pekerja mereka membawa balik peranti daripada pejabat ke rumah supaya mereka boleh menggunakan kemudahan sebegini. Jadi memang eloklah kita galakkan para majikan agar orang kata membenarkan para pekerja membawa balik peranti daripada pejabat ke rumah. Rata-ratanya peranti ini kalau kita lihat letak di pejabat pun tidak dipakai. Tetapi bila bawa di rumah boleh orang kata membantu para pekerja melaksanakan tanggungjawab mereka. Jadi para majikan dan juga para pekerja harus berkompromi. Bawa isu ni supaya mereka boleh orang kata berbincang dan berkompromi bagaimana kedua-dua belah pihak orang kata memudahkan mereka melaksanakan tanggungjawab mereka. Dari segi isu soal keselamatan peranti tersebut, saya rasa yang kebanyakan para pekerja ni adalah orang kata pekerja kolor putih. Mereka mempunyai orang kata rata-ratanya mereka mempunyai sifat tanggungjawab tersendiri. Jadi saya rasa para majikan tidak haruslah orang kata syak wasangka mempunyai sifat syak wasangka, tetapi mempunyai orang kata sifat yang mana mereka lihat para pekerja ini adalah bertanggungjawab. Jadi bawa isu ni diskusi, bincang isu ni dan berkompromi supaya kedua-dua belah pihak boleh mencapai kata sepakat. Dan antara isu lain sebenarnya selain daripada internet dan juga peranti elektronik di rumah ini adalah berkaitan dengan kesihatan dari segi fizikal dan juga mental pekerja di rumah ini. Bagaimana sebenarnya kedua-dua majikan dan juga pekerja seperti yang Chris katakan boleh berkompromi untuk pastikan bahawa budaya bekerja secara sihat di rumah itu dapat diwujudkan. Tak kira lah sebab saya dengar ramai yang bekerja dari rumah katanya di media sosial seringkali mengadu yang majikan kadang-kadang orang kata apa selepas waktu bekerja pun masih lagi mengganggu pekerja dan sebagainya, dan terdapat juga gangguan-gangguan tertentu daripada ahli keluarga sendiri untuk pekerja, anak-anak dan sebagainya apabila melakukan proses work from home ini, sekaligus ia sikit sebanyak mengurangkan produktiviti. Pandangan Chris bagaimana? Ini adalah bukan perkara baru. Malahan sebelum PKP dilaksanakan ataupun sebelum wabak COVID-19 melanda di serata dunia, kita dapat lihat dan kita dapat tahu bahawa terutamanya golongan pekerja kuala putih menengah ke atas, bermaksud senior management and above, mereka ni bekerja tanpa mengenal masa. Bukan saja jam 9 pagi ke 5 petang, tetapi sampai waktu malam. Malahan saya sendiri apabila saya menjadi pegawai eksekutif di syarikat yang saya bekerja dahulu, bos saya lah, majikan saya terutamanya akan lewat petang akan telefon saya ataupun saya terpaksa menyiapkan laporan sehingga ke tengah malam. Jadi perkara ini bukanlah perkara biasa.